Nampak share screen tak? Boleh. Nampak. Hari ini masuk kegunaan siri homolog dalam kehidupan seharian. Diharapkan semua faham yang telah kamu belajar sebelum ni, iaitu melukis dan menamakan isomer bagi alkana, alkina dan juga alkohol. Kegunaan alkana dan alkina. Alkana dan alkina merupakan hidrokarbon, iaitu dia sebagai bahan api. Dan alkana juga bahan mentah untuk industri petrokimia. Alkina digunakan sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia juga. Penghasilan etina daripada etana untuk membuat deterjen dan plastik. Melalui apa? Dari etina kepada gas asli cecair LNG, liquefied natural gas yang mengandungi etana digunakan sebagai bahan api untuk stesen jaringan fosil. Butana sebagai bahan api untuk pemetik api dan dapur mudah alih. For cooking gas. Etina, penghasilan alkohol iaitu etanol. Ini melalui penghidratan. Penghidratan etina menghasilkan etanol. So syarat untuk penghidratan, kena ingat semula lah. Masih ingat tak penghidratan? Syarat ialah 300 darjah Celsius 60 atmosfera dan dengan asid fosforik sebagai mungkin. Okay. Semua penukar gantian antara siri homolog kena kamu ingat semula. Kena tahu persamaan kimia umumnya, syarat-syarat kalau ada kena ingat untuk mungkin kenapa suhu dan juga untuk tekanan gas. Penghasilan polyethena, polyvinyl klorida, PVC, polystirena. Semua bahan plastik ya. Polystirena ialah ini. Ini ialah polyethena, polyvinyl klorida, PVC. PVC untuk buat itu pipe air. Kod 13 Dyna, penghasilan getah sintetik untuk membuat tayar dan beg tungku air panas. Kegunaan alkohol. Alkohol merupakan cecair pembasmi kuman yang mengandungi lebih daripada ini ialah pensanitasi tangan. Di dalamnya ada 70% etanol. Digunakan untuk mencegah jangkitan virus dan bakteria. Alkohol mempunyai sifat fizik membolehkannya digunakan secara meluas. Selain daripada
Sebagai pembasmi kuman, dia pun digunakan sebagai bahan api. Yang merupakan bahan api yang bersih kerana ia tidak menghasilkan jelaga. Dia mudah menyala, pembakaran menghasilkan haba yang banyak. So, digunakan sebagai bahan api bio dan gasohol. Sebagai perarut dalam cat, lacquer, bahan pencelup dan dakwat pencetakan. Solvent. Bahan kosmetik seperti minyak wangi, panis kuku, krim dan lotion. Kamu kena fahamlah mengapa semua ini dia boleh larut dalam pelarut. Inilah pelarut organik. Okay. Wanis kuku, ini semua bahan-bahan ini merupakan sebatian kovalent. Sebatian kovalent dia boleh larut dalam pelarut organik. Okay. Bidang pembuatan. Bahan mentah dalam pembuatan cuka. Alkohol boleh jadi cuka kan? Melalui pengoksidaan. Pengoksidaan alkohol. Bahan letupan dan polimer perspek dan gentian. Sebagai produk farmaseutika dalam bidang perubatan antiseptik untuk suntikan, pembedahan dan penjagaan kebersihan, pelarut bagi ubat-ubatan seperti ubat batuk. Okay. Dalam pensanitasi tangan, dalam ubat batuk dan juga untuk sapu luka. So, secara umumnya kamu kena kaitkanlah ini semua dengan sifat fizik alkohol. Alkohol merupakan pelarut organik. Kesan penyalahgunaan alkohol. Alkohol boleh digunakan secara meluas, tapi penyalahgunaannya boleh mendatangkan keburukan, memudaratkan kesihatan kita. Meminum alkohol yang berlebihan, dia boleh menyebabkan mabuk. Kerana alkohol melemahkan fungsi otak dan gerak balas kita menjadi perlahan. Pemandu mabuk boleh menyebabkan berlakunya kemalangan jaran raya. Dan pengambilan alkohol yang dalam jangka masa berpanjangan boleh merosakkan hati, menyebabkan sirosis hati. Hatinya mula mengeraslah. Kalau lebih serius boleh menyebabkan kanser hati. Kegagalan fungsi hati, kegagalan jantung, gastritis, ulcer, radang pankreas serta kanser saluran mulut dan tekak. Kesannya. Ketiga, sekiranya ibu mengandung mengambil alkohol berlebihan ketika dia menghamil, maka ini boleh menyebabkan bayi mengalami kecacatan dalam fetus. Keempat, mengakibatkan ketagihan serta gangguan mental seperti kemurungan dan psikosis. Seterusnya kita tengok kegunaan asid karboksilik. Asid karboksilik yang paling penting ialah asid etanoik. Asid etanoik ini CH3COH, dia merupakan bahan pengawet. Kerana bersifat asid, keadaan yang berasid ini tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteria. Maka dia sebagai pengawet lah yang semula jadi. Dalam jeruk buah-buahan, dalam sos cili, sos tomato.
Dan asid etanoik juga merupakan bahan mentah bersama bahan kimia lain menghasilkan pewarna, cat, racun, serangga dan plastik. Okay, sebagai bahan mentah dalam industri lah. Asid metanoik digunakan dalam industri getah untuk pembekuan lateks. Asid metanoik juga dikenali sebagai asid formik. Asid boleh mempercepatkan penggumpalan lateks. Asid lemak merupakan asid karboksilik rantai panjang yang digunakan untuk membuat sabun. Untuk membuat sabun, kita perlu guna natrium hidroksida ataupun larutan kalium hidroksida. Bertindak balas dengan minyak. Okay. Minyak ini ialah asid lemak. Asid karboksilik juga digunakan untuk menghasilkan polimer iaitu polyester seperti terylena atau polyamide seperti nylon. Okay, ini untuk membuat fabrik. Kegunaan ester. Ester dengan molekul kecil bersifat mudah meruap dan berbau wangi sesuai digunakan untuk penyediaan kosmetik dan minyak wangi. Ester juga digunakan sebagai perisa makanan. Contoh ester sebagai perisa makanan. Perisa apple ni hasil daripada metil butanoat. Perisa pisang pentil etanoat. Ingat balik penamaan ester. Tengah-tengah ini merupakan dia punya kumpulan berfungsi. C double bond O, O, CH. Okey, bahagian yang berwarna kuning ini adalah dari, kalau ada C double bond O, ini ialah bahagian asid karboksilik. Jadi asid karboksilik namanya belakang. Asid butanoik. Okey. Bertindak balas dengan alkohol ini namanya metanol. Hasillah ester bernama metil butanoat. Penamaan ester dimulai dengan penamaan alkohol, kumpulan alkyl, diikuti dengan bahagian asid karboksilik. Nama akhiran OAT. Okay, ini pentanol bertindak balas dengan asid etanoik. Nanas etil butanoat. Okay. Asid butanoik bertindak balas dengan etanol. Perisa nanas. Okay. Ester etil etanoat yang kamu hari itu kamu buat eksperimen, penghasilan ester you hasilkan inilah etil etanoat. Ia merupakan pelarut sebatang organik dalam lotion, wanis kuku, lacquer dan gum. Okay, dalam uhu gum. Minyak dan lemak ialah sejenis ester yang terbentuk antara asid lemak dan gliserol yang digunakan dalam pembuatan sabun.
Polyester ialah polimer untuk penghasilan fabrik sintetik. Nanti kamu akan belajar dengan lebih lanjut dalam bab kimia konsumer dan industri tentang minyak dan lemak bahan pencuci dan bahan tambah makanan. Muka surat 166. Sebelum kita masuk kepada topik kimia, saya nak ulang balik yang ini. Uji diri 2.4. Bagaimana kita melukis formula struktur isomer dan juga menamakan isomer itu. Saya bincang uji diri 2.4 ini. Yang pertama, lukis formula struktur bagi setiap bahan yang berikut. 2, 3 dimethyl-butana. Pelajar boleh sama-sama buat juga latihan ini dalam textbook kamu. Dua, tiga, dimethyl-butana. Dan mula-mula you lukis ini dulu butana. Lukis rantai utama. Butana mempunyai 4 atom karbon. Satu karbon akan membentuk 4 ikatan. Ini merupakan rantai utama, butana. Dimethyl, 2, 3. Ini bermaksud pada karbon pertama, kedua dan ketiga terdapat cabang metil. Karbon kedua dan ketiga ialah ini kat tengah-tengah. So, lukis CH3. Dan mula-mula kamu lukiskan rantai utama dulu. Kemudian baru lukis cabang. Akhirnya baru lengkapkan letak atom hidrogen pada setiap atom karbon itu. Okay, next. Di 3,4 dimethyl pen 1 ina. Lukis pen 1 ina. Pen ada 5 atom karbon. 3, 4, 5. 1 karbon, 4 bond. Okay. Dan tengok cabang ke mana? Karbon ketiga dan keempat. Ini ya karbon 1. Karbon 1 merupakan karbon yang mula dengan kumpulan berfungsi. 1, 2, 3. 4. 1 karbon 4 bond. Biasa kalau 3 dan 4, dua-dua ada cabang kan. Cabang itu satu ke bawah, satu atas lah. Supaya tak crowded. Akhir baru you lengkapkan letak atom hidrogen.
Kena letak tepat lah, tak boleh macam ini ya. Tak kena, tak boleh. Faham tak? Kamu buat, kamu buat akan faham. Bukan sekadar lihat sahaja. Malah latihan ini kamu perlu hantar juga dalam Google Classroom. Okay, see? So, C ini tak perlu bincang. You buat sendiri. D itu. Hex 1 una. Akuna. Hex 1 una. Hex ada hex 6. Okay. 1 una bermaksud dia punya kumpulan berfungsi ikatan tanda 3 antara atom karbon pada karbon 1. Macam ni. Okay. 1 karbon 4 bond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru you lukis cabang ni. 1 karbon 4 bond. Kemudian, cabang itu pada karbon keempat, cabang metil. Karbon ni 1, 2, 3, 4. Tak di sini. Oh, faham? Lepas tu, ataupun akhirnya baru kamu lengkapkan formula struktur ini dengan letak atom hidrogen. So, ini namanya 4 metil hex 1 una. 1 E. Isomer alkohol. Sangat penting ya ini. Ini hanya refresh balik. Ingat balik apa yang telah kamu belajar sebelum cuti raya. 3 metil pentan 2 ol. Lukis pentan 2 ol dulu. Pentanol ada 5 atom karbon pent. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kumpulan berfungsi hidroksil itu berada pada karbon kedua. Pentan dash 2 ol. OH boleh. Tak perlu letak dash pun boleh ya. Tengah. Yang penting O ini, C ini attach kepada O. Jangan tengah-tengah. Boleh ya. Mesti exactly. C bonded to oxygen atom. Dalam kumpulan hidroksil. Kumpulan cabang. Ataupun cabang, rantai cabang itu pada karbon ketiga. Ini merupakan karbon kedua. 1, 2, 3. 1 karbon 4 bond. Jadi ini nama 3 metil pentan 2 ol. Okay. Dan semak semula ada salah tak? Pastikan satu atom karbon ada 4 ikatan. Soalan 1A, C dan F adalah sama. Kamu boleh buat sendiri. Soalan 2. Raja 2.24 menunjukkan formula struktur. 3 hidrokarbon
X, Y, dan Z. Namakan hidrokarbon yang dilabelkan X, Y, dan Z. Okey, apakah nama X? Kamu perlu cari rantai utama yang terpanjang. Kira ada berapa atom karbon dalam rantai utama yang terpanjang itu. Dan rantai utama itu mesti ada kumpulan berfungsi. Okay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rantai utama boleh dalam bentuk L, boleh lurus. Okay? Kamu kena cari sampai dia punya kumpulan berfungsi, ambil nombor di depan. Okay? Ini karbon 2. Kalau dari kanan, ini karbon 2 juga. Okay? Jadi kita ambil ini sebagai rantai utama. Okay. Namanya adalah Bu. Berapa? Ini karbon kedua, okay? Bu 2 ina. Cabangnya pada karbon kedua. 2 metil. 2 dash metil. Ini merupakan satu perkataan. Okay? Jadi 2 dash metil ini mesti dilukis rapat dengan but 2 ina. Kita lihat penamaan hidrokarbon Y. Okay, ini senang lah. Ini rantai karbon, rantai hidrokarbon yang lurus. Rantai alkina lurus. 1, 2, 1, 2, 3. Jadi kamu kena lihat dari sini. Kerana kalau lihat dari kiri, ini akan merupakan karbon kedua. Tak bolehkah dari kanan? Kalau dari kanan, ini karbon ketiga. 3 lebih besar dari 2 tak boleh. You mesti start dengan yang depan. Nombor yang paling kecil untuk kumpulan berfungsi. Baru diikuti dengan cabang. Jadi nama untuk rantai alkina ini ialah pen 2 ina. Pen kerana dalam rantai utamanya ada 5 atom karbon. 5 atom karbon mempunyai nama awalan PENT, pen. Untuk Z, cari rantai utama yang terpanjang dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ini tak boleh. 1, 2, 3, 4. Okay, jadi kita kena tengok yang ini, yang lurus ke yang L ini. Kena tengok yang, kamu kena tengok kedua-dua dan pilih yang ini mesti yang depan. Kumpulan berfungsi mesti attach kepada karbon yang ke depan. Okay, jadi this one carbon 1. Okay, so kita ambil ini sebagai rantai utama. But 1 ina. Cabang pada karbon ke-2. 2 metil. But 1 ina.
Pertimbangkan sama ada X, Y dan Z ialah isomer. Beri alasan anda. Adakah ketiga-tiga ini mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berlainan? Tengok dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan semuanya merupakan alkina. Ya, jawapannya lah betul. Mereka mempunyai formula molekul yang sama, iaitu C C5H10. Kira 10 ke tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua sama. Isomer merupakan molekul yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Alasannya satu markah mempunyai formula molekul hidrokarbon X, Y dan Z mempunyai formula molekul sama tetapi formula struktur berbeza. Belajar jawab ujian pencapaian ini ya. Kemudian lepas buat tak faham you cek jawapan. Ini pun sama sudut pengayaan bagaimana kamu menghasilkan ester yang berbeza guna alkohol sama asid karboksilik berbeza. Ini boleh rujuk kepada jawapan buku teks. Kamu buat dalam testpad send dalam Google Classroom. Okay, kita bagi kepada topik ini, termokimia. Topik ini senang saja, banyak kiraan. Okay, tema ketiga haba. Tema ini menganalisa perubahan haba dalam tindak balas kimia. Haba tindak balas yang dikaji termasuk haba pemendakan, haba penyesaran, haba peneutralan dan haba pembakaran. Maksudnya proses pemendakan ada yang boleh menyerap haba, ada yang membebaskan haba. Ada proses penyesaran bersama peneutralan dan tindak balas pembakaran. Semua ini menghasilkan haba. Haba ini sama ada haba dibebaskan atau diserap. Ingat balik apa yang telah kamu belajar semasa tingkatan 3 tu. Tindak balas eksotermik dan endotermik. Pengetahuan tentang nilai bahan api digunakan dalam memilih bahan api harian yang paling penting sesuai. Yang paling sesuai. Kerana you dalam bab ini juga belajarlah bagaimana nak kira nilai bahan api. Nilai bahan api paling tinggi merupakan bahan api yang paling tahan lama, menghasilkan banyak haba. Okay, kita lihat set nutrisi ini tentang hot can. Hot can merupakan tin pemanas kendiri pintar yang mengandungi minuman dan sup. Tin pemanas kendiri ini dia ada dua lapisan. Ada dua kebuk yang mengelilingi antara satu sama lain. Kebuk luaran, sini ya. Tengah-tengah dia simpan makanan atau minuman. Manakala dalam kebuk dalaman ada simpan bahan kimia yang akan bertindak balas apabila dicampurkan. Apakah tindak balas? Tindak balas itu ialah tindak balas yang membebaskan haba, itu tindak balas eksotermik berlaku bila hot can ini dibuka. Dan biasanya bahan kimia yang digunakan aluminium dan silika, kalsium oksida dan air, serta zinc sulfat dan kuprum sulfat dan zinc. Kuprum sulfat dan zinc ni dia akan hasil haba penyesaran. Jadi bila kedua-dua bahan
tina balas digabungkan akan menghasilkan haba. Haba akan dibebaskan ke persekitaran dan akan memanaskan makanan atau minuman di dalam tin itu. Ini konsepnya. Dalam subtopik 3.1, perubahan haba dalam tina balas, murid boleh mendeduksikan tina balas eksotermik dan endotermik melalui aktiviti mentafsir gambar rajah aras tenaga. Soalan ini baru keluar dalam SPM 2020. Soalan 10 esei. Kertas tua. Tak ramai pelajar yang boleh jawab. Sebenarnya tak susah bab ini. Actually senang sahaja. Nanti you belajar akan fahamlah. Pernahkah anda goreng telur? Semasa menggoreng telur, haba dari kuali diserap dan menyebabkan telur dalam bentuk cecair bertukar menjadi pepejal. Adakah perubahan pada telur disebabkan oleh tindak balas eksotermik atau endotermik? Fikirkan. Menggoreng telur merupakan tindak balas eksotermik atau endotermik. Terdapat perubahan tenaga apabila tindak balas kimia berlaku dan lazimnya melibatkan tenaga haba. Sama ada tindak balas kimia berlaku, semasa tindak balas kimia berlaku, tenaga haba sama ada dibebaskan atau diserap. Okay. Ini penting Tindak balas kimia yang melibatkan perubahan haba boleh dibahagikan kepada tindak balas eksotermik atau endotermik. Tindak balas eksotermik melibatkan pembebasan haba ke persekitaran. Persekitaran itu boleh merupakan air ataupun ke udara. Tindak balas endotermik ialah haba diserap dari persekitaran. Haba diserap ini dari larutan, jadi suhu larutan ini menurun. Dalam tindak balas eksotermik, haba dibebaskan ke persekitaran, suhu persekitaran meningkat, bekas menjadi panas. Contohnya, kita tengok contoh tindak balas eksotermik dalam kehidupan harian. Respirasi. Bernafaskan. Okay. Breathe in, breathe out. Kamu letak tangan pada mulut, hidung sana. Perasan tak haba kan? Haba dibebaskan bila respirasi berlaku. Pengoksidan logam. Tindak balas peneutralan. Pembakaran bahan api. Penghasilan amonia. Dan tindakan melarutkan natrium hidroksida di dalam air. Kena tahu contoh-contoh tindak balas eksotermik ini. Manakala tindak balas endotermik melibatkan penyerapan haba dari persekitaran. Haba yang diserap dari persekitaran menyebabkan suhu persekitaran menurun atau suhu larutan menurun. Persekitaran ini bukan hanya persekitaran luar. Dia lebih merujuk kepada persekitaran di mana bahan terlarut itu berada.
persekitaran bagi bahan tindak balas itu. Ini persekitarannya. Itu larutan itu. Di suhu larutan menurun. Bekas sejuk. Contoh, fotosintesis, penguraian karbonat logam apabila dipanaskan, penguraian garam nitrat apabila dipanaskan. Dua-dua melibatkan pemanasan tetapi dia merupakan tindak balas endotermik. Okay? Penguraian logam karbonat apabila dipanaskan, penguraian logam nitrat apabila dipanaskan. Dan tindakan melarutkan garam amonium di dalam air. Gambar foto 3.2 menunjukkan tangan berasa sejuk apabila cara pembasmi kuman yang mengandungi alkohol meruap semasa mensanitasi tangan. Apakah jenis tindak balas ini? Tangan berasa sejuk. Inilah tindak balas endotermik. Okay? Gambar foto 3.3 menunjukkan tangan berasa panas apabila serbuk deterjen pada tangan dicelup ke dalam air. Apakah jenis tindak balas ini? Tindak balas eksotermik. Kelas kita sampai 10.30. Saya kena habis ajar sampai gambar ajar aras tenaga. Aktiviti Mama 3A menentukan tindak balas eksotermik dan endotermik. Yang ini kena buat eksperimen baru tahulah. Okay. Kalau you rujuk kepada teks jawapannya, dia ada bagi jawapan juga. Okay. Pepejah natrium hidroksida. Pepejah kalsium klorida kontang, pepejah natrium amonium nitrat, pepejah natrium thiosulfat dan isolin. Masing-masing bahan kimia ini dilarutkan dalam air. Suka 20 siam padu air suling, tuangkan air itu ke dalam sebuah cawan polistirena. Masukkan termometer ke dalam cawan polistirena, biarkan selama 2 minit. Catatkan suhu awal air suling. 3. Tambahkan 1 spatula pepejah natrium hidroksida ke dalam cawan polistirena. Dengan cermat kacau campuran dengan termometer, catatkan suhu tertinggi atau terendah campuran yang tercapai. Sekiranya suhu meningkat, ia merupakan tindak balas eksotermik. Sekiranya suhu menurun, ini merupakan tindak balas endotermik. Ejaan istilah kena betul. KER. Kalau kurang satu perkataan huruf R ini, salah, tak ada markah. Ulangi langkah 1 hingga 5 dengan menggantikan pepejah natrium hidroksida dengan bahan kimia yang lain. Okay? Seperti yang disenaraikan di atas. So, tentukan tindak balas manakah mineral haba. Mineral haba. Jika haba diserap, suhu larutan menurun. Kalau haba dibebaskan, suhu larutan atau bacaan termometer meningkat. Suhu menurun sepanjang haba diserap, ini tindak balas
Endotermic. Suhu meningkat, tindak balas exothermic. Okay. Tadi dalam contoh, sudah tahu NaOH ini tindak balas exothermic. Amonium nitrat endothermic. Natrium thiosulfat ini endo. Bila perbezaan natrium thiosulfat dalam air, larutan dihasil itu sejuk. Okay. Okay, ini. EXO satu je lah, tindak balas endothermic 3. Melarutkan kalsium klorida kontang dalam air boleh menyebabkan suhu larutan menurun juga. Okay. Yang penting pelajar kena tahu inilah dia punya jawapan perbincangan, keputusannya. Ini tak payah buat lah. Ini cuma kamu perlu ingat saja. Okay. Kena tahu beri contoh tindak balas exothermic dan endothermic. Okay, ini penting. Mentafsirkan gambar raja aras tenaga. Kena tahu tafsir. Haba yang dibebaskan atau diserap semasa tindak balas kimia dinamakan sebagai haba tindak balas dan diberi simbol delta H. Unit bagi haba tindak balas ialah kilojoule per mol. Ini penting ya. Definisi haba tindak balas. Haba yang dibebaskan atau diserap semasa tindak balas kimia. Simbol delta H, unit kilojoule per mol. Apabila haba dibebaskan ke persekitaran, untuk tindak balas exothermic, delta H bertanda negatif. Manakala apabila tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran tindak balas endothermic, delta H bertanda positif. Kena tulis, kalau dia positif pun kena tulis tanda itu. Perubahan haba dalam tindak balas kimia dapat ditunjukkan dengan gambar raja aras tenaga. Gambar raja aras tenaga menunjukkan perbezaan kandungan tenaga haba antara bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Delta H equals to jumlah kandungan tenaga haba hasil tindak balas tolak jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Haba tindak balas delta H ialah perubahan haba 1 mol bahan tindak balas bertindak balas atau 1 mol hasil tindak balas terbentuk. Okay, di sini apa yang penting ialah yang ini. Kamu perlu tahu untuk tindak balas exothermic, delta H bertanda negatif. Untuk tindak balas endothermic, delta H bertanda positif. Dan definisi haba tindak balas ini you rujuk secara spesifik. Kamu akan belajar nanti ya. Okey, esok masuk pengiraan.
Okey, ini sudah dapat satu makalah. Ini perbezaan yang pertama, iaitu tanda delta H negatif dan delta H positif. Persamaan temu kimia yang berikut menunjukkan satu contoh tinabas eksotermik manakala rajah 3.1 menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tinabas eksotermik. Ya, ini merupakan tindak balas antara logam reaktif dengan asid. Dan dalam tindak balas ini, sebanyak 467 kilojoule haba dibebaskan. Okay. Apabila 1 mol gas hidrogen disesarkan. Okay. Kena tahu apa maksud persamaan termokimia. Persamaan termokimia sama dengan persamaan kimia. Cuma dia ada tambah ini sahaja. Ada tambah haba tinabas sama dengan berapa. Okay. Tanda negatif ini bermaksud ini tinabas eksotermik yang haba dibebaskan ke persekitaran. Tinabas antara magnesium dan asid sulfrik membentuk magnesium sulfat dan gas hidrogen. Dia merupakan tinabas eksotermik. Apabila 1 mol magnesium bertinabas dengan 1 mol asid sulfrik, untuk membentuk 1 mol magnesium sulfat dan 1 mol gas hidrogen, sebanyak 467 kilojoule tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Semasa tindak balas, suhu campuran meningkat. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Oleh itu, tanda bagi haba tindak balas adalah negatif. Ada satu cara untuk ingat eksotermik. Exit, turun keluar, turun tangga. Faham tak? Keluar dari bangunan tu, bangunan tinggi tu, you kena turun tangga. So, bentuk macam ini turun tangga. Anak panah menghala ke bawah. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Mesti ada perkataan ini, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Dia tak boleh kurang, you tak boleh buangkan perkataan jumlah, tak boleh buang perkataan kandungan ataupun tenaga, mana-mana pun. Ini perbandingan kedua. Okay. Maka kedua. Persamaan termokimia berikut menunjukkan satu contoh tindak balas endotermik. Tindak balas antara gas nitrogen dan gas oksigen membentuk gas nitrogen monoksida ialah tindak balas endotermik.
Apabila 1 mol gas nitrogen bertindak balas dengan 1 mol gas oksigen membentuk 2 mol gas nitrogen monoksida sebanyak 180 kilojoule haba diserap dari persekitaran. Suhu campuran menurun. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih tinggi berbanding dengan jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Untuk fahamkan ini, nanti saya terangkan perubahan tenaga semasa pemutusan dan pembentukan ikatan. You akan lebih faham poin kedua ini. Okay. Kena kaitkan dengan gambar raja profil tenaga. Juga ini. Peti titik yang berikut menunjukkan cara gambar raja aras tenaga di dunia. Kena tahu lukislah, ha? Penting. Persamaan kimia letak ke atas garisan sini. Ini bahan tindak balas. Ini hasil tindak balas. Delta H sama dengan tandanya positif dan negatif letak berapa kilojoule per mol. Anak panah tenaga ini mesti label. Tak tulis tenaga tak boleh. Okay. Tulis label tenaga. Sekiranya dalam bentuk persamaan ion boleh juga. Mg plus 2H plus bentuk Mg2 plus tambah H2. Ini pun betul. Perubahan tenaga semasa pemutusan dan pembentukan ikatan. Okay. Semasa tindak balas kimia, ikatan kimia dalam bahan tindak balas diputuskan. Ini sangat penting, ya. Ini poin yang ketiga. Dan ikatan baharu dalam hasil tindak balas terbentuk. Okay, dalam menghasilkan, dalam satu tindak balas kimia, chemical bonds in the reactants are broken and new bonds in the products are formed. Dah lukis untuk you tengok pun. Berdasarkan darjah 3.1, perubahan tenaga untuk tindak balas antara hidrogen dan gas klorin menghasilkan gas hidrogen klorida. Ditunjukkan dalam darjah 3.3. Ini merupakan raja profil tenaga. Okay. Dia menunjukkan hubungan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan dalam satu tindak balas eksotermik. Tindak balas eksotermik membebaskan haba ke persekitaran. You tengok bahagian bawah ini, bahagian sini, ya. Dia punya line ini actually adalah gambar raja aras tenaga. Okay. Dalam gambar raja profil tenaga, dia ada menunjukkan tenaga pengaktifan. Ada bukit ini. Tenaga pengaktifan, masih ingat, you belajar kadar tindak balas. Tenaga pengaktifan merupakan tenaga minimum yang diperlukan untuk suatu tindak balas berlaku. Zarah-zarah bahan tindak balas yang berlanggar
iaitu gas, molekul hidrogen dan molekul klorin saling berlanggar. Okay. Dia kena berlanggar sampai mencapai minimum tenaga beraktifan baru boleh menghasilkan molekul hidrogen klorida. Pelanggaran itu mesti cukup frekuensi dan orientasi yang betul. Okay. Dalam pemutusan ikatan bahan tindak balas, ingat nak putuskan ikatan dalam bahan tindak balas, tenaga haba perlu diserap. Masih ingat beliau belajar struktur atom berpanasan naftalina. Okay. Masa takat lebur naftalina, kenapa suhu tidak berubah? Suhu malah pada takat lebur kerana haba diserap untuk mengatasi kan daya tarikan antara zarah-zarah. Sebenarnya kat sana ikatan diputuskan. Tenaga haba diserap untuk memutuskan ikatan antara bahan tindak balas. Dan semasa pembentukan ikatan, tenaga haba dibebaskan. Okay. Nampak tak? Tenaga haba lebih dibebaskan. Jumlah kandungan tenaga bagi hasil tindak balas lebih rendah berbanding dengan jumlah kandungan tenaga bagi hasil tindak balas. Kerana apa? Tengok ini memasuk ikatan yang kuat dia. Ikatan kuat terbentuk. Okay. Weak bonds are broken, strong bonds are formed. Formation of bonds release the heat. Tapi kat sini tak ada relate dengan weak or strong bonds. Dulu ada. Dalam tindak balas eksotermik, tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas adalah lebih besar berbanding dengan tenaga haba yang diserap untuk pemutusan ikatan dalam bahan tindak balas. Okay. Dalam tindak balas endotermik, tenaga haba yang diserap untuk memutuskan ikatan dalam bahan tindak balas lebih besar berbanding dengan tenaga haba yang dibebaskan semasa membentukkan ikatan dalam hasil tindak balas. Ini merupakan poin yang ketiga. Poin yang ketiga untuk mentafsirkan gambar raja aras tenaga bagi tindak balas eksotermik dan endotermik. Okay, ingat semula contoh-contoh tindak balas eksotermik, peneutralan,
tinda balas antara asid dengan logam, tinda balas antara asid dengan logam karbonat, dan pembakaran alkohol. Merupakan tinda balas eksotermik. Penetralan lah. Tinda balas antara asid dan alkali, tinda balas asid dengan logam, tinda balas asid dengan logam karbonat, dan pembakaran alkohol. Contoh-contoh tinda balas endotermik, penguraian terma tinda balas garam nitrat, penguraian logam karbonat apabila dipanaskan, ini pun apabila dipanaskan. Fotosintesis dan tinda balas asid dengan hidrogen karbonat. Saya tambah contoh ini. Ini ada tanya dalam peperiksaan SPM tahun 2020 lah. Mama tak tahu tulis ini. Tinda balas asid dengan logam hidrogen karbonat merupakan tinda balas endotermik. Beza dengan ini tahu. Beza dengan ini. Okay. Dia hasilkan garam, air dan karbon dioksida juga. Melarutkan bahan seperti garam amonium dalam air merupakan tinda balas endotermik juga. Okay. Okay, perubahan tenaga semasa pembentukan dan pemutusan ikatan. Semasa pemutusan ikatan, haba diserap. Semasa pembentukan ikatan, haba dibebaskan. Dia bergantung kepada kekuatan ikatan. Lebih banyak tenaga diserap untuk memutuskan ikatan yang kuat berbanding ikatan lemah. Dan lebih tenaga dibebaskan apabila ikatan kuat terbentuk berbanding ikatan lemah. Jadi dalam tinda balas eksotermik, dia kata lebih banyak tenaga haba dibebaskan semasa pembentukan ikatan. Bermaksud ikatan terbentuk adalah lebih kuatlah. Ikatan terbentuk adalah lebih kuat berbanding dengan ikatan yang diputuskan. Contoh, tinda balas gas hidrogen dengan oksigen membentuk air. Haba diserap semasa pemutusan ikatan. Haba diserap sebanyak 1370 kilojoule. Dan semasa pembentukan ikatan molekul air ini, dalam molekul air, jadi sebanyak 1859 kilojoule haba dibebaskan. So dari sini, haba yang dibebaskan dari pembentukan ikatan lebih tinggi daripada haba yang diserap semasa pemutusan ikatan. Maka tanda negatif untuk delta H menunjukkan bahawa haba dibebaskan. Sama dengan formula tadi itu. H hasil tinda balas tolak H bahan yang balas ialah delta H. Mantap. Ini tambah ini, jawapan kan ini.
Okey, saya terangkan kali kedua. Raja profil tenaga untuk tinabas eksotomik. Yang pertama, delta H is negatif. Bila you banding, kamu banding dalam bentuk buat jadual. Okey, ataupun ayat demi ayat. Macam tu. Manakala dalam jadual lebih senang lah. Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas adalah lebih tinggi. Ataupun you banding ini. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas lebih rendah berbanding dengan jumlah kandungan tenaga dalam bahan tindak balas. Poin yang ketiga. Lebih banyak tenaga, you banding ini. Tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan adalah lebih banyak, lebih tinggi berbanding dengan tenaga haba yang diserap semasa pemutuskan ikatan dalam bahan tindak balas. Okay? Dalam KSSM dia tak tanya inilah. Weak bonds are broken and strong bonds are formed. Kalau nak nanti saya share ini. Okay? Ini gambar raja profil tenaga untuk tinabas eksotomik. Nanti saya share sebab buku test ada kan. Delta H positif, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih tinggi berbanding dengan jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Kuantiti tenaga haba yang diserap untuk pemecahan ikatan dalam bahan tindak balas adalah lebih tinggi berbanding dengan tenaga haba yang dibebaskan dari pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. Ini ada kaitan dengan delta H positif. Kalau positif bermaksud apa? Lebih banyak tenaga haba yang diserap untuk pemecahan ikatan dalam bahan tindak balas berbanding dengan tenaga haba yang dibebaskan untuk pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. Kena kaitkan Okay. Ini sahaja sampai buka surat ini. Ini apa benda Jamboard?
Okey, nanti cikgu postkan apa tugasan yang kamu perlu buat. Okey, terima kasih. Anda boleh teruskan sampai 10.30 buat tugasan itu. Jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Okey, baik. Bye. Terima kasih, Cikgu. Okey. Thank you, teacher. Bye-bye. Sama-sama.